Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Semoga semua dalam keadaan sihat hendaknya. Okey, kita sambung lagi sesi PDPR kita hari ini. Okey, hari ini kita akan gunakan buku aktiviti jilid 2, muka surat 13 dan muka surat 14. Okey, dan tajuk kita tajuk kata tunggal. Dan murid-murid dah tengok dah tadi kan video tadi kan, apa yang dimasukkan dengan kata tunggal. Okey, iaitu perkataan yang berdirinya dengan sendiri dan mempunyai makna tersendiri. Okey, dan contoh-contoh tadi boleh tengok dekat video tadi. Contohnya seperti orang, wanita, makan, sepak. Dia tak ada imbuhan. Okey, dia adalah kata tunggal yang terdiri daripada kata dasar lah, kata yang mempunyai makna tersendiri. Okey, jadi ayuh kita sambung kita punya aktiviti atau latihan pada hari ini. Okey, apa yang kita kena buat ialah bina ayat dengan kata tunggal. Okey, tajuknya ialah polis marin. Murid-murid tahu tak polis marin ni apa? Polis marin ni polis yang bertugas di laut lah. Mereka menjaga sempadan dan perairan negara. Di laut lah biasanya. Okey, murid-murid, kita tengok kata tunggal yang pertama ada dalam buku aktiviti ni ialah polis. Okey, yang pertama polis. Okey, yang kedua JT. Okey, JT. Yang ketiga laut. Okey, dan yang keempat ombak. Okey, jadi kita nak bina ayat. Macam mana kita nak bina ayat dengan kata tunggal yang diberikan? Okey, jom kita sama-sama buat. Okey, yang pertama polis. Okey, kita tengok gambar. Ada dua orang anggota polis. Apa mereka buat? Mereka sedang seolah-olah mereka sedang berjalan lah, ataupun mereka sedang bertugas. Jadi kita nak buat ayat. Macam mana kita nak buat ayat? Okey, kita ambil ada berapa orang polis dekat dalam gambar ni? Okey, kita tulis dua orang anggota polis apa? Polis marin berpakaian seragam. Maksudnya mereka memakai pakaian seragam atau mereka memakai uniform mereka lah. Okey, jadi kita boleh buat ayat macam ni lah. Dua orang anggota polis marin berpakaian seragam. Okey, yang kedua JT. Ini tempat mereka bertugas lah. Polis marin bertugas di JT. Jadi kita tengok ada berapa anggota polis yang bertugas di JT tu. Kita ada berapa orang? 3. Okey, kita tulis ayat 3 orang anggota polis marin sedang apa mereka buat tu? Nampak dia pegang senapang. Mereka sedang apa? Berkawal di JT. Mereka berkawal, maksudnya mereka bertugas lah. Berkawal ni. Okey, bertugas. 3 orang anggota polis marin sedang berkawal di JT. Okey, murid-murid tulis ikut baris sebab cikgu tak boleh nak kawal dia punya baris ni. Okey, yang ketiga laut. Kita nampak anggota polis marin ni naik bot kan, naik bot. Jadi dekat laut tu apa dia buat? Takkan dia saja-saja nak meronda. Jadi apa mereka buat di laut? Mereka mengawal apa? Kegiatan lanun. Lanun ni murid-murid, dia suka merompak, dia suka menyamun. Dia ni penjenayah lah di laut. Dia suka merompak kapal-kapal nelayan. Jadi sebab tu kita kena ada polis marin yang menjaga perairan negara kita. Jadi kita tulis ayat. Okey, polis marin bertugas di laut untuk mengawal kegiatan lanun. Okey, ini tugas dia. Supaya lanun-lanun ni tak merompak atau tak mencuri hasil tangkapan nelayan-nelayan daripada negara kita lah. Dari negara kita. Kalau tak, kesianlah nelayan-nelayan kita bertungkus lumus, hasil kena curi. Seterusnya ombak. Kita tengok ombak tu apa dia buat dekat bot tu. Ombak tu tinggi murid-murid. Jadi tinggi maknanya ombak tu kuat. Jadi apa kita nak buat ayat? Polis marin. Sorry, bukan polis marin. Kita ambil bot lah. Bot polis marin meredah ombak yang kuat di
laut. So semua dah dapat jawab. Jadi kita berpindah ke muka surat 14 pula. Okey. Okey, semua dah sempat jawab kan? Okay, kita ke muka surat 14. Okay, kita baca arahan soalan nombor 14 ni. Arahan muka surat 14 ni. Okey, gariskan kata tunggal, kemudian bina ayat lain dengan kata tunggal tersebut. Tadi kita belajar tentang polis marin, tugas polis marin. Kali ni kita belajar tentang tugas bomber. Bomber. Okey. Jadi kita tengok gambar yang pertama. Anggota bomber sedang memadamkan kebakaran. Okey, kita baca ayat. Anggota bomber bertungkus lumus memadamkan rumah yang terbakar itu. Jadi kita kena gariskan kata tunggal. Kata tunggal yang diberi ialah rumah. Jadi kita kena bina ayat pula. Okey. Ayat yang diberikan ialah rumah yang terbakar itu sangat besar. Rumah yang besar lah yang terbakar tu. Okey. Itu contoh untuk nombor 1. Jadi gambar kedua kita kena buat sendiri murid-murid. Macam mana kita nak buat? Okey, pertama sekali kita tengok gambar. Okey, anggota bomber menggunakan tangga menyelamatkan seekor kucing yang berada di atas pokok. Jadi gambarnya, ayatnya ialah anggota bomber menggunakan tangga untuk menyelamatkan seekor kucing. Jadi yang manakah kata tunggal yang kita boleh gunakan? Okey. Okey, kita ada tangga, kita ada kucing. Kata tunggal. Okey, jadi kita gariskan kucing lah. Kita garis kucing. Kata tunggal. Okey, jadi kita nak bina ayat kucing. Siapa nak cuba? Ada tak siapa nak cuba? Okey. Cikgu bagi contoh jawapan Okey. Simple, mudah je. Kucing itu sangat comel. Macam tu je lah. Senang kan? Kucing itu sangat comel. Okey. Boleh salin. Tulis ikut garis ni Okey. Yang seterusnya, gambar ketiga. Kita nampak anggota bomber berdiri di hadapan sedang menyampaikan sesuatu lah. Sedang bercakap di hadapan lah. Di hadapan murid. Kita tengok ayat yang diberikan. Anggota bomber menyampaikan ceramah tentang kebakaran hutan. Yang manakah kata tunggal? Kebakaran? Tidak, bukan kebakaran. Sebab kebakaran tu ada imbuhan. Jadi yang sesuai ialah hutan. Murid-murid tahu tak hutan? Hutan ni inilah kawasan yang banyak pokok, yang masih belum diteroka atau belum ditebang lah. Tu hutan, ada banyak pokok. Okey, jadi macam mana kita nak buat ayat hutan? Apa kepentingan hutan kepada manusia? Kenapa kita kena jaga hutan? Jadi kita buat ayat macam mana? Kita perlu memelihara dan menjaga hutan di negara kita. Kenapa kita kena jaga hutan? Kenapa kita kena memelihara hutan? Sebab hutan ini merupakan tempat tinggal bagi haiwan liar macam harimau, gajah, orang utan, kancil, rusa. Jadi kita kena jagalah supaya mereka ini tidak pupus, supaya haiwan ini tidak pupus. Itu tujuan kita kena memelihara dan menjaga hutan. Okey. Kalau hutan terbakar, habislah tempat tinggal haiwan-haiwan tu. Jadi kita jangan buat kebakaran hutan. Okey, yang seterusnya, gambar anggota bomber menyelamatkan mangsa apa ni? Tengok ni, ada air, rumah tenggelam, tinggal bumbung je nampak. Menyelamatkan mangsa banjir. Okey, kita tengok ayat yang diberikan. Anggota bomber menaiki bot untuk memindahkan mangsa banjir. Jadi, kata tunggal yang ada dalam perkataan ini ialah bot. Bagus, bot. Okey, jadi macam mana kita nak buat ayat bot ni? Macam mana kita nak buat ayat bot? Siapa boleh cuba? Okey. Bot anggota bomber terapung. Dia macam pelampung lah. Dia terapung di atas air. Sebab kalau bot tu tenggelam, macam mana bot tu, macam mana anggota bomber tu nak selamatkan mangsa banjir?
Jadi yang sesuai ialah bot anggota bomba terapung di atas air. Okey, murid-murid boleh salin jawapan cikgu, ataupun ada siapa yang rasa nak buat jawapan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okey, mungkin boleh share contoh jawapan awak di ruangan komen kan. Mungkin orang yang lain pun boleh tengok jawapan awak sama-sama. Okey, alright. Okey murid-murid, setakat itu sahaja sesi PDPR kita pada hari ini. Jadi cikgu harap semua murid dapatlah menyiapkan tugas yang diberikan ini, dan cikgu harap juga semua fahamlah apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal ni. Sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu minta jasa baik semua untuk like, subscribe dan komen di ruangan YouTube cikgu. Sebab apa? Bila awak subscribe, awak akan terima notification dan awak tak akan ketinggalan lah apa sesi pembelajaran PDPR daripada cikgu. Terima kasih kepada semua yang like, subscribe dan komen, akan menyokong, dan insyaAllah cikgu akan bagi yang terbaik untuk semua. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.